Hari ini kita masuk bab 5, persediaan menjadi usahawan. Terdapat banyak ciri-ciri kepribadian seorang usahawan. Murid-murid boleh lihat sendiri terdapat 13 ciri-ciri kepribadian ini. Maksud tabah. Tabah ialah tidak mudah putus asa apabila menghadapi cabaran, tidak takut menghadapi kesusahan dalam perniagaan sehingga mencapai kejayaan. Yakin diri dan optimistik pula ialah yakin dengan kebolehan diri untuk menghadapi cabaran dan berpandangan terbuka terhadap kegagalan dan akan cari jalan penyelesaiannya. Berani mengambil risiko iaitu mempunyai keyakinan untuk menghadapi keadaan ketidakpastian dan boleh membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan perniagaan. Kreatif dan inovatif pula ialah kreatif iaitu mencipta sesuatu barang yang baru untuk memenuhi keperluan atau kehendak manusia. Inovatif pula mengubah suai sesuatu barang yang sedia ada supaya ia lebih berkualiti dan lebih menarik dan dapat bersaing dengan pasaran yang sedia ada. Seterusnya ialah berinisiatif dan bertanggungjawab, iaitu sikap seseorang yang melakukan sesuatu secara proaktif. Usahawan ini berinisiatif dan bertanggungjawab dan akan cuba berusaha untuk membangunkan kehidupan diri serta sentiasa mencari idea baharu untuk mengembangkan perniagaannya. Maka komitmen yang tinggi. Komitmen ini adalah suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh seseorang terhadap dirinya sendiri atau dengan orang lain. Komitmen ini perlu kerana ia perlu dijaga sehingga mencapai kejayaan. Pandai mengambil peluang, maksudnya mencari dan pandai merebut peluang perniagaan yang wujud. Apa pula dengan berani untuk gagal? Iaitu usahawan perlu bersikap berani menghadapi semua kegagalan dan menganggap kegagalan ini sebagai satu pengajaran yang berharga kepadanya. Fleksibel ialah usahawan ini perlu berkebolehan untuk menukar cara dan menyesuaikan pendekatan perniagaannya dengan situasi yang sedia ada. Antara kekuatan diri yang harus ada pada seseorang usahawan ialah kemahiran pembangunan karakter diri. Melalui pengalaman dan cabaran, kemahiran membuat keputusan, berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan akan dibangunkan dalam seseorang usahawan. Ialah fokus tenaga dan tumpuan. Seseorang usahawan perlu tahu tetapkan visi dan misi dan fokus kepada perkara yang menjayakan perniagaannya. Perhubungan baik dengan pasangan atau dengan semua pihak dalam organisasi supaya komunikasi boleh dijalankan dengan jelas dan berkesan untuk menguruskan perniagaan dengan lebih sistematik dan lebih baik. Kekuatan seterusnya ialah keupayaan membina jenama. Akhir sekali ialah menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Jika kita menjadi seorang usahawan, kita akan memberi kelebihan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat dan kepada negara juga. Kelebihan kepada diri ialah kita boleh bentuk diri kita semakin berfikiran positif, berdisiplin dan juga cekap urus masa, dan ia akan mendapat sumber pendapatan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Untuk keluarga pula, ia membuka peluang kepada keluarga, ahli-ahli keluarga kita untuk membuka perniagaan yang baharu
dan ia juga ada kelebihan jika diwarisi oleh ahli keluarga yang lain, dan ini mungkin boleh memupuk minat mereka untuk meneruskan perniagaan kita. Kelebihan kepada masyarakat pula ialah jika kita menghasilkan barang, kita memenuhi keperluan masyarakat dan juga membuka peluang pekerjaan kepada ahli-ahli dalam masyarakat kita, dan ini akan kurangkan kadar jenayah. Untuk negara pula, kita boleh memperkenalkan produk tempatan ke luar negara, dan ini akan wujud kerjasama serantau dan juga aliran masuk wang asing. Apakah faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan? Dapat 7 faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Yang pertama ialah modal. Modal termasuk wang tunai, alatan atau stok, dan ia akan menyumbang kepada seseorang usahawan untuk memulakan perniagaan. Kedua ialah kemahiran. Jika seseorang usahawan mempunyai kemahiran penggunaan media sosial atau menguruskan kewangan atau memasarkan produk, ini akan menyumbang kepada perniagaannya. Ketiga ialah lokasi yang sesuai. Lokasi yang sesuai ialah kawasan yang ada kemudahan infrastruktur atau tempat yang tumpuan ramai dan berhampiran dengan pelanggan atau pembekal serta mudah dikunjungi. Faktor seterusnya ialah bijak mengurus stok. Stok ini termasuklah stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Latihan. Usahawan perlu melengkapkan diri dengan latihan seperti pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia dan sebagainya supaya ia lebih berupaya untuk bersaing dengan perniagaan lain. Pemasaran pula merupakan kaedah atau proses menyalurkan barang atau perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna. Dengan pemasaran, ia boleh memperkenalkan produk baharu kepada pengguna, dengan ini meningkatkan jualan dan meningkatkan keuntungan kepada usahawan. Akhir sekali ialah bantuan profesional, iaitu bantuan yang boleh didapati daripada agensi kerajaan atau badan berkanun yang akan menyumbang kepada seseorang usahawan untuk memulakan perniagaannya. Inilah kepentingan latihan kepada usahawan. Akhir sekali, biar kita lihat kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Berjaya dalam bidang perniagaan banyak memberi faedah kepada maklumat peribadi, objektif perniagaan dan keberuntungan perniagaan. Untuk maklumat peribadi, peniaga boleh usahakan perniagaan yang boleh memberi pendapatan untuk menyara diri dan keluarganya. Dan selain itu, ia membentuk personaliti dan meningkatkan keyakinan diri. Bagi objektif perniagaan, kerjaya ini wujud peluang pekerjaan untuk orang ramai dan mengurangkan pengangguran. Dan ia menghasilkan produk yang berkualiti, dan ini akan membantu negara untuk kurangkan import. Kelebihan yang terakhir ialah keberuntungan perniagaan. Jika sesebuah perniagaan mendapat keuntungan, dia boleh meluaskan pasarannya. Selain itu, dia boleh memantapkan imej perniagaan dan juga melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Dan dia juga boleh menggunakan teknologi dan peralatan yang terkini
serta mendapatkan sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan berpengalaman.